Antara fokus negeri di bawah Bayu, Sabah berkabung susulan pemergian bekas yang di-Pertua Negeri ke-9. Laporan penuh langsung bersama-sama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Baik Zahira, Sabah berkabung selama sehari dengan bendera dikibar separuh tiang bagi menghormati pemergian bekas yang di-Pertua Negeri ke-9 Tun Ahmad Shah Abdullah yang meninggal dunia malam tadi. Jenazah Tun Ahmad Shah selamat dikebumikan di Taman Perkuburan Orang-Orang Bajau, Kampung Inanam Laut selepas Zuhur. Jenazah Allahyarham Tun Ahmad Shah tiba di tanah perkuburan kira-kira 1:12 tengah hari. Allahyarham disemadikan bersebelahan isterinya Topuan Dayang Masuyah Awang Japar yang meninggal dunia pada tahun 2020. Lebih 100 orang terdiri ahli keluarga dan sahabat handai menghadiri upacara ini. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung dan Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar. Terdahulu jenazah dibawa ke Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk dimandi dan disembayangkan. Solat jenazah dipimpin oleh Mufti Negeri. Turut hadir memberikan penghormatan terakhir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bekas yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan pemimpin-pemimpin negeri. Tun Ahmad Shah, 78 tahun, meninggal dunia pukul 8.45 malam tadi ketika menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu. Tun Ahmad Shah mengangkat sumpah sebagai yang di-Pertua Negeri ke-9 pada 1 Januari 2003 dan memegang jawatan itu selama 2 penggal hingga 31 Disember 2010. Allahyarham meninggalkan 3 orang anak. Sementara itu, yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman dan isteri Tuan Puan Farida Tusin menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas yang di-Pertua Negeri ke-9 Tun Ahmad Shah Abdullah. Dalam satu kenyataan, Tun Musa berkata semasa hayatnya Tun Ahmad Shah telah menjalankan tugas dengan baik dan dedikasi. Sebelum dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri ke-9 pada 1 Januari 2003, Tun Ahmad Shah telah memegang pelbagai jawatan dalam perkhidmatan awam negeri. Malam tadi, Tun Musa turut menziarahi jenazah Tun Ahmad Shah di sebuah hospital swasta sejurus mendapat kabar tentang pemergian Allahyarham. Turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Tun Ahmad Shah, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam satu kenyataan, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa bakti Tun Ahmad Shah kepada negeri dan rakyat. Tun Ahmad Shah dikenali sebagai pemimpin yang cukup baik dan amat disenangi oleh semua lapisan rakyat. Tambah Datuk Haji Ji, secara peribadi beliau kehilangan seorang sahabat yang begitu tinggi budi bahasa serta prihatin kepada rakyat dan negeri. RTM turut berpeluang bertemu sahabat dan individu yang mengenali Allahyarham Tun Ahmad Shah secara peribadi. Orang dia humble. Juga kira apa orang bilang masalah rakyat. Dia jalan pun kadang-kadang dia tidak pakai escort, tapi berdua saja. Asal dia mau jalan, dia jalan. Saya almost 40 years, more than 40 years sama dia, sama-sama di universiti lagi. Di Indiana State University. Sampai dia jadi TYT lah. He is a very humble person. Dia tidak pilih bangsa. He is very nice, very kind. Very kind person. Tidak ada cakap mau ini itu ya. Dia ini demensia kan. Kalau kami adik-beradik datang pergi jumpa dia, cerita. Lepas cerita, kau siapa? Dia bilang, enggak, kau sedih gitu. Saya paling rapat sama dia, lama tinggal sama dia. Nangis. Dia tidak ingat. Pemergian Tun Ahmad Shah Abdullah, bekas yang di-Pertua Negeri Sabah ke-9 pada usia 78 tahun merupakan galengan besar buat negeri Sabah. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu 8.45 malam tadi. Allahyarham Tun Ahmad Shah dilahirkan pada 9 Disember 1946 di Kampung Inanam, Kota Kinabalu.
Allahyarham merupakan seorang tokoh yang cukup dihormati kerana ketokohan, pengalaman luas dalam perkhidmatan awam serta kepimpinan yang cemerlang. Tun Ahmad Shah yang memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam negeri pernah memegang beberapa jawatan penting. Antaranya pengarah Perjawatan Negeri Sabah, Ketua Bahagian Hal Ehwal Dalaman dan Penyelidikan di Jabatan Ketua Menteri Sabah serta Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Jawatan terakhir beliau sebelum bersara Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada 9 Disember 2002. Allahyarham Tun Ahmad Shah merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Sains Politik dari Indiana State University, Amerika Syarikat. Tun Ahmad Shah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri ke-9 pada 1 Januari 2003 dan memegang jawatan itu selama 2 penggal hingga 31 Disember 2010. Allahyarham meninggalkan 3 orang anak, manakala isterinya, Toh Puan Dayang Masuya Awan Jaafar, meninggal dunia pada 2020. Lebih 1,000 penduduk kampung Takutan dan Tamalang di Ranau kini menikmati bekalan air bersih terawat. Kampung tersebut merupakan antara 38 kampung di Sabah yang mendapat manfaat projek bekalan air bersih graviti dan sanitasi Kelab Rotary. Projek ini antara 16 projek yang telah disiapkan di Ranau sejak dilaksana pada tahun 2019. Ia telah memberi manfaat kepada 7,649 penduduk daripada 1,658 keluarga. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, 10 lagi projek sama akan dilaksana di daerah Ranau sepanjang tahun ini. Projek graviti ini secara tidak langsung membantu kerajaan menyalurkan bekalan air terawat kepada komuniti luar bandar. Penduduk kena bina sendiri, penduduk kena ambil tanggungjawab untuk menjaga semua aset-aset yang telah diberikan kepada mereka. Datuk Dr. Joakim yang juga adun kundasang ditemui RTM selepas merasmikan projek Rotary bekalan air dan sanitasi di Dewan Kampung Takutan Ranau. Beliau turut mengingatkan penduduk kampung agar bekerjasama melaksanakan penyelenggaraan agar kemudahan ini dapat dinikmati lebih lama. Program komuniti oleh Kelab Rotary Kelab Kinabalu Pearl, Rotary Club of Likas Bay, Rotary Club of Bandar Seri Bengawan Brunei dan Rotary Club of Changi Singapura ini dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Komuniti Elit. Sabah memerlukan jeti perikanan yang mampu menyokong industri perikanan laut dalam. Industri berkenaan dijangka berkembang pesat susulan pemberian kuasa kepada Sabah untuk mengurus pengeluaran permit dan lesen laut dalam bagi vesel penangkapan ikan Zon C2. Kita telah pun memohon kepada kerajaan negeri untuk seterusnya ke kerajaan persekutuan bagi membangun iPort yang kami panggil iPort ataupun JT perikanan yang bertaraf antarabangsa lah, yang boleh memberi satu perkhidmatan ataupun keselesaan kepada industri perikanan laut dalam. Datuk Azhar menyatakan demikian dalam temu ramah eksklusif bersama RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Selain jeti perikanan, perusahaan limbungan kapal, kilang ais dan perkhidmatan penyelenggaraan kapal juga perlu dibangunkan. Dalam masa sama, penerokaan perikanan laut dalam juga memerlukan kapal nelayan moden, dilengkapi kaedah penangkapan ikan terkini. Kita ke arah program permodernan vessel. Maksudnya kita ingin melihat nelayan kita ini ataupun kapal-kapal kita ini pada masa hadapan dari segi penampilan appearance itu adalah nelayan ataupun satu vessel yang moden, yang standing dengan negara-negara maju. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama Zahira dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.